Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 674. Antara paparan utama. PKPB, Kerajaan Negeri diugut. Bersatu tiada pilihan, kata Mukhlis. Tauke diarah henti ambil warga asing. Dangkalnya kerajaan pintu belakang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 negeri dilaporkan memutuskan untuk tidak mengikuti langkah yang diambil Putrajaya membuka semula operasi industri yang sepatutnya bermula Isnin kemarin. Negeri-negeri berkenaan mengambil pendirian tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tetapi mengambil pendekatan sendiri. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan menyifatkan tindakan negeri berkenaan adalah memalukan dan tidak pernah berlaku. PKPB yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pendekatan awal untuk memulihkan ekonomi negara. Abdul Rahman dipetik beberapa media sebagai berkata ada yang tak kena dengan komunikasinya. Menurut beliau, ia sepatutnya dilakukan oleh Menteri Ekonomi sebab ini dalam ruang bidang beliau. Katanya merujuk kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ada yang tidak kena dengan komunikasi kalau 9 negeri tidak ikut kerajaan persekutuan. Adakah beliau berunding dengan negeri-negeri terutamanya apabila premis dan operasi perniagaan di bawah bidang kuasa negeri? Soalnya. Abdul Rahman berkata demikian sebagai mengulas pelaksanaan PKPB yang hanya wilayah persekutuan dan 3 negeri, Perlis, Melaka dan Terengganu, melaksanakan sepenuhnya usaha membuka semula ekonomi. Beliau melihat apa yang berlaku merupakan satu tamparan hebat kepada Menteri Ekonomi kerana tidak dapat koordinasi pembukaan perniagaan selepas PKP sehingga tidak dipatuhi oleh kerajaan negeri. Terdahulu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mempersoalkan fasa pemulihan ekonomi kerana tiada konsensus semua negeri. Walaupun keputusan kerajaan pusat dalam hal ini diyakini telah dibuat dengan mendapatkan nasihat saintifik terbaik serta berpandukan data yang meyakinkan, namun strategi pelaksanaannya adalah tidak kemas dan inklusif. Satu masalah nyata ialah kegagalan Menteri Kanan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal ekonomi berbincang, berunding dan mendapatkan konsensus dari semua kerajaan negeri sebelum keputusan tersebut diumumkan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berpendapat kegagalan ini menunjukkan kelemahan ketara dalam kepimpinan, strategi dan penyelarasan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara. Katanya tindakan ini telah merumitkan sektor perniagaan dan perdagangan kerana ekonomi Malaysia sifatnya adalah rentas negeri dan sempadan. Tetapi yang lebih terkesan ialah kewibawaan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani fasa pemulihan ekonomi negara. Apa yang berlaku adalah permulaan yang tidak baik dan menjejaskan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran Perikatan Nasional, ujarnya. Walaupun tidak menyebut nama, beliau dipercayai merujuk kepada Azmin Ali. Kabinet Perikatan Nasional mesti mengambil teladan dari insiden ini. Naratif baru dalam sistem federalisme kita telah muncul, tegas Khalid. Bagaimanapun, Azmin Ali mempertahankan tindakan tersebut. Beliau memberi amaran bahawa kerajaan negeri mungkin terdedah kepada tindakan undang-undang daripada pelbagai pihak khususnya kalangan pihak industri sekiranya menghalang mana-mana syarikat daripada memulakan operasi mulai 4 Mei 2020. Tindakan kerajaan negeri adalah tidak bersandarkan kepada punca kuasa yang sah di bawah mana-mana undang-undang dan adalah bercanggah dengan dasar kerajaan persekutuan. Lebih-lebih lagi memandangkan dasar kerajaan persekutuan tersebut telah pun dijadikan undang-undang yang berkuat kuasa di seluruh negara, kata Menteri Kanan itu lapor bernama. Setakat itulah kebolehan Menteri Tebu Atap yang ketika berada dalam Pakatan Harapan diberi tanggungjawab sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi tetapi sibuk merancang untuk merampas kuasa. Akhirnya beliau berjaya
Tetapi adakah kejayaan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan itu menyalahkan kebolehannya merancang ekonomi negara? Beliau dipelekeh gerombolan sendiri. Ingat, Malaysia mengamalkan sistem persekutuan, bukan kesatuan. Ketika Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilambai-lambai oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman supaya kembali ke pangkuan UMNO, timbalan parti itu menyuarakan pandangan yang berbeza. Datuk Seri Mukhlis Mahathir dalam kenyataannya berkata, Bersatu tiada pilihan lain kecuali kembali menyertai Pakatan Harapan. Pada hemat saya, Bersatu hanya ada satu pilihan sahaja, iaitu kembali bersama Pakatan Harapan. Pengalaman tidak sampai 2 bulan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak wujud itu sangat pahit bagi Bersatu hingga ke akar umbi, kata Menteri Besar Kedah itu dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Ahli Majlis dan MPKK yang dianggotai Bersatu telah digugurkan di beberapa negeri kecuali Kedah. Cukup-cukuplah dengan menang sorak kampung tergadai, kami tidak mahu lagi Bersatu diperkudakan dan diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak, katanya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pendirian timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad bin Hassan, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan beberapa orang lagi pemimpin UMNO bahawa Perikatan Nasional tidak wujud sebenarnya. Tidak ada sebarang perjanjian antara UMNO, PAS dan Barisan Nasional bersama Bersatu untuk bergabung secara rasmi bagi menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Angkuh dan sombong itulah yang boleh dirumuskan mengenai sikap pemimpin UMNO terhadap Bersatu yang tidak menggambarkan kesepakatan yang telah menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, ujarnya. Beliau membezakan situasi ketika Bersatu di dalam Pakatan Harapan yang membentuk hubungan silaturahim yang ikhlas di kalangan ahli komponen gabungan tersebut demi melawan kerajaan kleptokrasi Barisan Nasional. Mukhlis juga mempersoalkan mengapa Muhyiddin gagal mengkotakkan janjinya ketika mahu meninggalkan Pakatan Harapan. Janji-janji yang dimaksudkan adalah yang telah beliau dikemukakan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi MPT dan ahli-ahli Parlimen Bersatu sebagai asas kenapa Bersatu perlu segera tinggalkan Pakatan Harapan dan menyertai Perikatan Baharu dengan UMNO dan PAS yang bergabung di bawah Muafakat Nasional, kata Mukhlis. Menurut Mukhlis, ramai ahli Bersatu ingin tahu adakah benar kerjasama politik yang wujud antara Muafakat Nasional dan Bersatu hanya dapat bertahan sehingga Dewan Rakyat dibubar. Beliau juga tidak yakin Bersatu mampu mempertahankan kerusi yang mereka menangi dalam situasi UMNO dan PAS yang akan bertanding di kawasan orang Melayu. Memandangkan kerajaan sekarang dianggotai oleh ketiga-tiga parti politik ini, tidakkah dirasakan pelik bahawa Muafakat Nasional akan berlawan dengan Bersatu di kursi-kursi yang ditandingi pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Apakah yang menyebabkan Bersatu sanggup bersama dengan Muafakat Nasional walhal keberadaan kita dengan mereka umpama hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong? Soalnya, Mukhlis percaya perhubungan antara Pakatan Harapan dan Bersatu yang tercalar kerana langkah Sheraton masih boleh dipulihkan demi kesejahteraan negara. Agihan kerusi boleh saja dirunding seperti dulu supaya kita semua berkongsi kekuatan untuk menawan hati rakyat. Sekurang-kurangnya kita dapat mempertahankan kepentingan Bersatu bersama Pakatan Harapan berbanding dengan ketidaktentuan risiko dan kerugian jika bersama UMNO dan PAS. Terdahulu, timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempelawar Bersatu atau mana-mana ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri parti itu untuk bersama Pakatan Harapan dan menolak Perikatan Nasional. Jika Bersatu ingin kembali kepada Pakatan Harapan, parti tersebut wajar melakukannya sekarang, bukan setelah parlimen dibubarkan. Jika gagal kembali kepada muafakat sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu, pimpinan parti itu tetap akan dianggap sebagai pengkhianat dan menggunting dalam lipatan. Alasan yang menolak Bersatu ialah kerana sikap sebilangan pemimpin mereka, termasuk kumpulan yang digelar kartel yang membenci Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersatu yang harus membuktikan keikhlasannya. Tidak mungkin ia boleh lagi menuntut banyak kerusi untuk bertanding seperti pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Maaf, Tun Dr. Mahathir tidak akan terima lagi sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata kawasan Pasar Borong khususnya di Selayang perlu bebas daripada warga asing dan tidak mahu lagi dilabel sebagai Little Myanmar, Little Arakan. Bagaimanapun, beliau mendapati ramai pekerja tempatan menggantikan pekerja asing yang kebanyakannya sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di sekitar Pasar Borong KL sejak 20 April lalu. Dilaporkan lebih 1,000 orang tempatan bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur.
Ada pula orang tempatan yang boleh bekerja. Kenapa sebelum ini ambil pekerja asing? Soalnya. Beliau berkata peniaga mengambil pekerja asing kerana upah warga asing lebih murah berbanding pekerja tempatan yang perlu dibayar gaji minimum. Menurut beliau, jika perniagaan kita untung kerana upahnya tidak boleh dibayar lebih asalkan menggunakan pekerja tempatan berbanding warga asing yang sebahagiannya pengotor, tiada dokumen perjalanan dan bukan warga negara. Pada saya itu salah, katanya pada sesi Facebook Live Kementerian Wilayah Persekutuan Sabtu. Dan hari ini dilaporkan pada saya ada 1,000 lebih pekerja tempatan bekerja di Pasar Borong. Persoalannya, ada pula orang tempatan yang boleh bekerja. Jadi kenapa yang sebelum pada ni ambil pekerja-pekerja asing ini, kenapa? Orang tempatan ada. Cuma mungkin pekerja asing kita bayar sesuka hati, mungkin bayar murah. Bila pekerja tempatan, tentulah kena ada gaji minima, kena ada juga upah yang berpadanan. Tapi kalau dah perniagaan kita begitu untung banyak, kenapa tidak boleh bagi gaji lebih sikit asalkan pekerja tempatan? Kita guna pekerja asing yang sebahagiannya pengotor, tak ada dokumen perjalanan dan bukan merupakan warga negara. Pada saya itu salah. Anwar juga berharap pengambilan warga tempatan itu diteruskan pada masa akan datang dan berhenti mengambil warga asing yang banyak menimbulkan masalah. Saya tidak mahu lagi lihat Pasar Borong ini jadi Little Myanmar, Little Arakan dan sebagainya. Selayang perlu kekal dengan selayang, katanya. Beliau telah meminta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melihat perkara tersebut dan membetulkan keadaan walaupun agak sukar. Ada tauke yang tak suka dengan apa yang saya sebutkan, tetapi kita tidak mahu tengok Chowkit selayang dipenuhi warga asing. Saya dengar Little India dan Petani Street juga ramai warga asing. Utamakan pekerja tempatan, mungkin mahal tapi tidak salah berkongsi kemakmuran, keuntungan dengan rakyat sendiri. Jika asyik fikir untung dengan sanggup mengambil warga asing, maka lihat apa yang kita dapat sekarang sehingga akhirnya suasana menjadi tidak selesa sehingga kita sendiri rasa tidak selamat, katanya. Sebelum ini, sebuah laporan berita online menyebut bahawa Persatuan Pemborong Ikan meminta kerajaan membenarkan mereka mengupah pekerja asing tanpa dokumen. Malah lebih mengejutkan apabila dikatakan pemborong makanan laut menggaji sehingga 90% pekerja imigran yang kebanyakannya tidak mempunyai dokumen. Persatuan Pemborong Ikan Hoi Siong Kuala Lumpur, Sin Kian Hock dilaporkan berkata hanya 22 gerai makanan laut daripada 168 yang beroperasi semula di Pasar Borong Kuala Lumpur minggu lalu. Susulan wabak COVID-19 dikesan di Pasar Borong itu dan kawasan sekitarnya, premis berkenaan ditutup selama 5 hari minggu lalu dan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan PKPD sejak 20 April. Menurut laporan, PKPD mengakibatkan sebilangan peniaga tidak dapat meneruskan operasi atau beroperasi dalam skala yang lebih kecil ketika Pasar Borong dibuka kembali pada 25 April kerana pekerja imigran Pasar Borong terkurung di rumah mereka. Menteri Wilayah Persekutuan sudah bercakap bahawa ada orang tempatan yang sanggup bekerja di Pasar Borong. Justru jangan lagi ada yang beralasan kononnya sangat sukar bagi peniaga menggaji pekerja tempatan kerana mereka tidak mahu bekerja dalam pekerjaan 3D, berbahaya, kotor dan sukar. Kita berdepan dengan kemungkinan hampir 1 juta hilang pekerjaan pasca COVID-19. Sangat menjengkitkan apabila ada pihak yang mahu menggaji pekerja tanpa dokumen. Sikap tamak peniaga inilah yang menyebabkan bilangan parti kini dikatakan seramai 4 juta. Bukan hanya Pasar Borong yang perlu kekal dengan nama asal, semua kawasan di negara ini sewajarnya kekal menjadi milik rakyat tempatan. Jom Channel menyokong bahawa peniaga yang menggaji parti dikenakan tindakan undang-undang tanpa kompromi. Harap Menteri Wilayah Persekutuan tidak U-turn. Saya rasa mendakwa Perikatan Nasional sebagai kerajaan pintu belakang itu mengelirukan kerana ia adalah kerajaan yang sah, kata Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir tidak menamakan siapa penggantinya, makanya di-Pertuan Agong memikul tugas perlembagaan untuk melaksanakan budi bicaranya mengikut perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 sejajar dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A. Pada pendapat saya, kritikan masyarakat terhadap Perikatan Nasional sebagai kerajaan pintu belakang adalah hujah yang luput kerana Perdana Menteri ke-8 adalah pelantikan mengikut perlembagaan, katanya.
Siapa yang cuba mengelirukan? Apa yang menjadi pertikaian ialah dua perkara sahaja. Pertama, Muhyiddin gagal menunjukkan senarai nama-nama ahli parlimen yang kononnya menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Tiada bukti beliau menerima sokongan majoriti ahli parlimen. Kedua, demokrasi tidak menghalalkan rampasan kuasa. Tidak kira ia kemudiannya diberi keabsahan secara kononnya de jure melalui pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong, namun asalnya tetap dari pintu belakang. Tiada siapa mempertikaikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Namun setelah berkuasa, ahli parlimen dan ahli politik bukan menteri atau timbalan menteri diberi jawatan dalam agensi serta syarikat berkait kerajaan GLC walaupun tiada kelayakan. Ini jelas menunjukkan wujud unsur meraih sokongan melalui pemberian ghanimah dalam bentuk jawatan lantikan politik untuk ahli politik. Adakah ini ciri-ciri sah kerajaan pintu hadapan? Kerana itulah terkini sekali lagi ahli-ahli parlimen pembangkang menuntut agar parlimen bersidang sepenuhnya dan bukan hanya sehari yang telah diumumkan. Kali ini tuntutan turut dibuat oleh pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Bersama Bersatu dan Warisan. Pemimpin-pemimpin pembangkang tersebut mengambil maklum keputusan kerajaan melonggarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai 4 Mei 2020. Keputusan ini bermakna pada perkiraan kerajaan wabak COVID-19 semakin terkawal dan beberapa aktiviti boleh dijalankan dengan syarat ia menepati prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi maksud perjalanan sidang parlimen, SOP ini antara lain termasuk penjarakan sosial, memakai pelitup muka serta melakukan saringan COVID-19 bagi ahli-ahli parlimen. Memandangkan parlimen telah memutuskan SOP bagi membolehkan persidangan 18 Mei diadakan dan memandangkan banyak aktiviti sudah mula dibenarkan bersyarat, maka sebenarnya tiada alasan atau halangan bagi parlimen untuk bersidang penuh lebih dari sehari yang telah diumumkan. Demikian kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kenyataan tersebut menggesa kerajaan untuk segera melaksana sidang parlimen penuh dengan menambah jumlah hari persidangan ke sekurang-kurangnya 2 minggu. Menurut pemimpin pembangkang, persidangan yang lebih panjang akan membolehkan perbahasan isu yang lebih mendalam serta membolehkan ahli-ahli jemaah menteri melaksanakan agenda legislatif kementerian masing-masing. Agenda yang kononnya menyelamatkan negara bukan sekadar meniru gaya Doraemon atau mengajar siswa bermain TikTok, minum air suam untuk bunuh kuman COVID-19 atau mencari virus dalam air kumbahan atau menghantar ucapan rasmi dalam bahasa Tamil. Melalak menafikan ini bukan kerajaan pintu belakang tidak cukup untuk membungkus kerajaan Perikatan Nasional ini dengan istilah sah. Buktikan dengan keberanian mengadakan sidang penuh parlimen selama 2 minggu secara live seperti masa-masa lepas. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.